Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu kembali untuk kita membincangkan tajuk yang paling menarik dan sebenarnya sukar nak faham tajuk ni, tapi kita cubalah insya-Allah, iaitu tajuk fizik kuantum dan kita akan masih lagi di dalam topik teori kuantum cahaya. Okey. Okey. Jadi kita dah menceritakan tentang malapetaka ultraviolet atau ultraungu yang mencetuskan percanggahan di antara ramalan klasik dan kita ini semua mencetuskan idea kepada teori fizik kuantum. Okey, kalau lihat pada teori klasik, apa yang ada pada teori klasik? Maknanya kita ada eksperimen dui cahaya, model atom Dalton dan penemuan elektron. Okey. Kalau kita lihat balik, ini adalah mesti kenal kan siapa ni? Isaac Newton lah. Sir Isaac Newton, yang mana dia menghuraikan cahaya sebagai satu aliran zarah, atau yang pada tahun 1704, mana dia dah nampaklah bahawa cahaya itu sebenarnya bukan setakat gelombang tapi juga adalah sesuatu zarah. Tapi dia tidak berjaya menerangkan fenomena pembiasan cahaya kerana membuat kesilapan untuk perbandingan kelajuan cahaya dalam kaca dan udara. Okey. Kemudian kita ada yang kedua iaitu eksperimen dui celahyang ataupun eksperimen dui celahyang cahaya yang dilaksanakan oleh Thomas Young. Okey. Beliau menjalankan eksperimen dui celah cahaya pada tahun 1801 dan menunjukkan bahawa cahaya bersifat gelombang melalui proses fenomena interference kan, interference cahaya. Tapi dia tidak dapat menerangkan kejadian spektrum sinaran jasad hitam. Makna dia mendapat satu spektrum yang lain daripada spektrum cahaya yang kita selalu lihat macam cahaya pelangi tu. Tapi dia lain sikit. Okey. Kemudian kita ada yang seterusnya ialah model atom Dalton. Dalton ni adalah orang yang dia mengatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah asas yang tidak boleh dibahagi lagi yang dipanggil atom. Dialah yang mula memperkenalkan atom adalah zarah yang paling asas yang paling kecil sekali lah. Jadi dia kata unsur yang sama mempunyai jenis atom yang sama. Okey. Kemudian tapi dia tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum cahaya oleh atom bahan. Ini sama macam Thomas Young tadi. Okey. Dan akhir sekali ialah penemuan elektron. Yang menemui zarah subatom ni adalah Thomson kan, J.J. Thomson. Jadi pada tahun ni mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kelakuan elektron. Maknanya Dalton tadi kata atom, dalam atom ada elektron. Okey, sekali lagi mereka tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan. Okey. Jadi tercetuslah teori kuantum. Okey. So teori kuantum ni yang dipelopori oleh Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr dan juga Louis de Broglie. Okey, so kita ada 4 nama-nama besarlah untuk teori kuantum. Okey. Alright. Jadi pencetusan idea ni teori fizik kuantum. Dia sebenarnya keputusan eksperimen melibatkan sinar jasa hitam dalam menunjukkan pencanggahan dengan teori fizik klasik yang kita bincang tadi. Jadi berdasarkan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang, bagi sinaran jasa hitam, keamatan cahaya tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang seperti yang diramalkan oleh teori klasik. Dan pencanggahan konsep ini telah menjatuhkan teori fizik kuantum. Melalui graf yang kita dah bincang kan pada topik yang lepas. Okay. Right. Jadi kita ada saintis yang bernama Max Planck. Okay. Dia ni seorang bangsa Jerman, bangsa Jerman. Dia memperkenalkan idea kuantum tenaga yang diskrit pada tahun 1900. Okey, kemudian dia mengatakan bahawa gelombang elektromagnet yang dipancarkan jasad hitam adalah dalam bentuk yang diskrit yang dikenali sebagai kuantum tenaga. Kuantum tu diskrit tu maknanya nanti kita bincanglah apa maksud dia kan. Okey, tenaga dalam setiap kuantum adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Kali dia mengatakan bahawa tenaga bergantung kepada frekuensi. Tenaga berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Okey, so keamatan sinaran adalah rendah bagi gelombang berfrekuensi tinggi. Terbalik pula yang klasik tadi kan.
Okey, tak apa. Kita ada ini tak payah diperkenalkan lagi lah. Nama muka dia semua dah tahu. Nama dia apa? Albert Einstein. Memperkenalkan konsep foton pada tahun 1905. Tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Jadi dia bersetuju dengan Max Planck. Jadi Max Planck kata tenaga tadi berapa? Berkadar terus dengan frekuensi yang datang secara diskret ataupun yang kita sebut berketul-ketul. Nanti kita bincang. Jadi tenaga tersebut dinamakan oleh tenaga foton oleh Einstein. So tenaga foton berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Jadi teori foton Einstein berjaya menjelaskan ciri-ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan dengan teori klasik. Nanti kita tengoklah apa yang dikatakan tadi. Okey, akhir sekali, bukan akhir, yang ketiga kita ada Niels Bohr. Okey, Niels Bohr. Ini dia agak muda lagi lah sebab dia meninggal pada tahun 1962. Dia menerangkan penghasilan spektrum garis oleh atom hidrogen. Ini satu penemuan yang sangat penting lah. Okey, nanti kita tengoklah apa yang dimaksudkan dengan spektrum garis. Okey. Elektron dalam satu atom bergerak mengelilingi nukleus atom pada petala tertentu saja. Okey. Dan pemindahan elektron dari petala paras tenaga tinggi ke petala paras tenaga rendah memancarkan tenaga foton. Okey, satu dan akhir sekali kita ada Louis de Broglie. Soalan bahasa Perancis. Ini yang paling muda lah. Dia meninggal pada tahun 1987. Dia memperkenalkan hipotesis bahawa zarah bersifat gelombang pada tahun 1924. Okey. Idea Einstein dan de Broglie membawa kepada idea sifat kedualan gelombang zarah bagi cahaya dan semua zarah subatom. Okey. Alright, mari cikgu simpulkan apa yang kita akan belajar dalam fizik kuantum. Sebenarnya kita ada 4 saintis yang permulaan ni kita akan belajar. Max Planck, Einstein, Niels Bohr dan Louis de Broglie. Jadi Max Planck ni dia memperkenalkan idea tenaga diskret, kan? Maknanya yang dipancarkan, sinaran yang dipancar tu datang dalam bentuk tenaga yang diskret. Kemudian Einstein menamakan tenaga yang dipancarkan diskret tu ialah foton. Dia juga menerangkan tentang fenomena apa spektrum garis. Okey. Kenapa dia berbeza dengan spektrum elektromagnetik ataupun spektrum cahaya yang biasa. Dan akhir sekali Louis de Broglie ni ini agak menarik lah. Dia memperkenalkan sifat kedualan zarah gelombang. Maksudnya zarah boleh bersifat gelombang, gelombang juga boleh bersifat zarah. Macam pening kepala kan. Okey. Tapi tak apa, kita akan belajar nanti insya-Allah. At least kita dapat sikit cukup lah kan untuk faham fizik kuantum. Okey, okey kita berhenti di sini dulu. Jumpa lagi. Terima kasih.